Dan hari ini ternyata, apabila secara terbuka Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjelaskan. Dan saya yakin mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan. Bukan kehendak Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa. Kerana mereka menyerang. Kalau duduk diam-diam, enjoy your life. Anda mempunyai kekayaan dah. Tak cukup-cukup lagi. Dan untuk apa lagi anda kononnya masuk dalam politik? Oh, nak jadi apa? Saya bagi contoh Azmin Ali yang kaya raya. Kaya raya. Dah beliau sudah mengkhianati Parti Keadilan. Tentulah warga keadilan akan marah. Hari ini Susah Agung Keadilan adalah Menteri Dalam Negeri. Pasti beliau akan dibongkar segala kegiatan masa silam. Kalau dia duduk diam, pergi ke Kosa, pergi berehat di sana, bercuti, tak ada masalah. Saya yakin, tapi you sudah menyentuh sarang tebuan. Tunggulah. Jadi jangan salahkan pimpinan bila mereka membuka satu demi satu kes terhadap pimpinan yang berada di sebelah sana. Sebab kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata berderet. Seorang demi seorang akan naik mahkamah, akan bergelar kluster mahkamah. Ini saya nak bagi tahu pada teman-teman supaya jangan kita terperangkap dengan omelan kononnya mereka bersih. Tunggu saya. Tunggu. Dalam waktu yang sama, saudara, saya melihat peringatan yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara, Tan Sri Razudin Husin, bahawa beliau menegaskan kesalahan yang berlaku pada musim pilihan raya kali ini katanya akan diselesaikan dalam tempoh 7 hari. Di mana siasatan segera akan dilakukan dan dihantar terus kepada timbalan pada raya di negeri dan daerah masing-masing. Jadi sebab itu Tan Sri Nazarudin menasihatkan, jangan cuba-cuba buat pasal. Ketua Polis Negara dah buat kenyataan. Jangan cuba-cuba buat pasal. Bila polis tahu, kali ini kita akan tuduh di mahkamah secepat mungkin. Dan pihak polis berharap tidak berlaku. Jadi pihak polis mengharapkan para penyokong jangan melakukan tindakan seperti membakar bendera, patahkan tiang bendera ataupun berebut tempat untuk memasang bendera. Sebagaimana yang pernah berlaku dulu. Jadi beliau selaku Ketua Polis Negara, beliau mau melihat bahawa pilihan raya kali ini dapat dijalankan secara tenteram. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Nazarudin memberitahu pihaknya akan mewujudkan pasukan rondaan Opcantas dalam melaksanakan rondaan sepanjang tempoh berkempen. Polis akan mengambil tindakan termasuk memanggil calon dan wakil calon bagi menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang tempoh berkempen. Dalam waktu yang sama, saudara, saya juga ingin mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga telah mengeluarkan kenyataan mereka akan membuka bilik gerakan di kesemua 6 negeri di mana pilihan raya diadakan. Artinya, mana-mana warga kita yang melihat ada kebejatan, adanya elemen-elemen rasuah politik, boleh membuat aduan segera dan SPRM akan terus menyiasat. Sekarang kita mahu memantau agar pilihan raya ini dapat dilakukan bersih sebersih-bersihnya, saudara. Itu impian dan harapan kita, saudara. Baik. Kita sekarang ni tinggal 13 hari lagi. Ini kita countdown, saudara. Ini countdown untuk pilihan raya di 6 buah negeri. Dan tinggal 13 hari lagi untuk hari penanaman calon serta 27 hari lagi mengundi, saudara. Cuma saudara dalam keadaan begini, yang saya tak boleh nak brain lah, saudara. Ini saya cakap terus terang, saudara. Bila orang tanya dengan saya cakap, I really cannot brain lah, brother, saya kata. Sebab sewaktu diorang ni jadi wakil rakyat, sewaktu mereka memimpin parti-parti di daerah, tak kisahlah daripada UMNO ke, daripada Keadilan, daripada PAS dan sebagainya, sewaktu mereka menjadi wakil rakyat, bila rakyat minta bantuan, mereka akan jawab, tiada peruntukan. Saya, ini sebelum musim pilihan raya. Kalau anak-anak yang mahu meneruskan pengajian dan mohon bantuan daripada pemimpin politik, daripada wakil-wakil rakyat, pun mereka akan mengatakan tiada peruntukan. Malahan bila berlaku musibah, banjir atau kebakaran, rumah yang ditimpa pokok dan sebagainya, bila jumpa wakil rakyat, tanya, Wabi tolonglah kami. Ya, perlukan tak ada, ambil lah sedikit ni, katanya. Tetapi, saudara, itu terjadi belum musim pilihan raya. Rakyat mengemis, saudara, minta bantuan. Tapi jawapan mereka tetap tiada peruntukan. Tapi, bila hampir saja musim pilihan raya, lihatlah sendiri, saudara.
Majlis ceramah-ceramah di sana sini. Lihatlah belanja yang digunakan, bukan sedikit saudara. Bukan sedikit wang. Dengan pentas-pentas politik dihias dengan kanopinya supaya datang orang ramai, dengan kemah, dengan kursi, semua itu kos. Lebih-lebih lagi bila datang pemimpin, sama ada daripada UMNO ke, daripada keadilan ke, daripada PAS ke saudara, deretan anak-anak muda yang saya yakin tentulah mendapat upah. Kabarnya antara 150 ke 300 ringgit seorang daripada mereka untuk bawa motor, pakai baju parti. Walaupun dinafikan, tapi gambaran bila diberitahu pada saya bahawa ada peruntukan. Kalau itu berlaku, kenapa ada wangnya? Kalau seorang RM150 lah saudara. Kalau yang datang RM10,000, bermakna RM150,000 saudara. Wang. Itu sekali majlis. Kalau 10 kali, 1.5 juta. Mana datang wang mereka ni? Dalam keadaan sekarang saudara, ni belum lagi musim kempen pilihan raya lagi. Belum lagi penamaan calon. Cuba anda fikirkan, saya tengok, bukan saya tak nampak. Tak kisahlah sama ada datang daripada UMNO Barisan Nasional, sama ada daripada Parti Keadilan, ataupun daripada PAS, maupun daripada Perikatan Nasional. Sama aja saya tengok. Soalnya dari mana datangnya wang itu? Kenapa wang itu mau dibazirkan sebegitu banyak? Apa salahnya wang itu digunakan untuk membantu rakyat yang dalam keadaan kesempitan? Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka salah tempat. Salah letak kepentingan. Kepentingan rakyat diabaikan, kepentingan peribadi. Ini yang dilakukan saudara. Saudara Buyung Lakson, dia kata UMNO bahagian setiap DUN 1.5 juta. Tak ada saudara. UMNO dah tak ada duit sekarang ni. Duit UMNO semua dah kena sauk dulu saudara. Malah mereka yang keluar daripada UMNO semua mereka melihat perigi UMNO tu semakin kering. Itu keadaan saudara. Dan Saudara Kamarudin Idan, dia kata terbaiklah PDRM, SPRM jalankan tugas beramanah. Saya melihat kenyataan Ketua Polis Negara memang begitu terbaik saudara. Itu saudara, saya melihat juga satu kenyataan terbuka Saudara Syam Jalil. Dia kata yang dapat kontrak rundingan terus jana wibawa tu berbilion ringgit daripada Kerajaan Muhyiddin adalah kontraktor mesra Parti Pribumi Bersatu. Yang masukkan duit, itu kickback beratus juta, adalah kontraktor yang mesra PBM dan dimasukkan dalam akaun Parti Muhyiddin, itu PBM. Ini kenyataan Saudara Syam Jalil. Yang belanja duit sumber dari rasuah atau sedekah dari kontraktor projek rundingan terus pun adalah parti daripada Muhyiddin PBM. Yang memberi keterangan saksi siasatan kes rasuah jana wibawa ini juga adalah kontraktor mesra PBM. Tapi masalahnya dia kata, Muhyiddin kata yang salah adalah ZMD. Ini dia kata apa punya perangai dia ni. Jadi dalam keadaan begitu, kata Saudara Syam Jalil, nasihat dia kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan salahkan orang lain apabila anda dicekup kerana rasuah. Ambil tanggungjawab dan bersedialah untuk menjadi kluster mahkamah. Jawab di dunia ini dulu sebelum menjawab di akhirat. Sebab sekarang ni saya nampak saudara bahawa jelas dalam seminggu dua ni akan ada lagi benda-benda yang terdedah. Sebab itu saya dengar kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri. Tentulah beliau telah pun mendapat informasi, keterangan, file-file tentang pemimpin-pemimpin bekas pemimpin UMNO. Hari ini mereka tidak lagi berada UMNO. Sebab itu saya kata jangan kutuk UMNO. Saudara Zaini, LCS senyap sepi. Rakyat memerhati LCS sekarang ini sedang dalam siasatan. Yang menyiasatnya orang daripada Parti PBM. Iaitu mantan Ketua Puteri UMNO. Dulu sekarang ni dia adalah dalam Parti PBM, ahli parlimen, Masyati. Jadi macam mana pula kata kerajaan? Biarlah disiasat dulu, kita tunggu. Ada saudara baru betul dia kata Mahlaun pun bersubahat lah dari hasil daripada judi. Dan ini keadaan saudara saya tidak mahu menuduh dan sebagainya. Tapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap secara betul terang, bukan saja di dalam maya saudara, di hadapan orang, sebab beliau terdedah dengan tindakan mahkamah dan sebagainya, kalau kenyataannya tak betul. Saya amat berkeyakinan sebagai Perdana Menteri, tidak mungkin beliau tidak mempunyai segala file-file, segala bukti nyata bagaimana berlakunya penyelewengan sepanjang zaman mereka puak-puak yang ada sekarang ni yang menyerang kerajaan hari ini. Sebab itu saya dah bagi tahu, bukan saya tak bagi tahu saudara.
Mereka yang dah jadi Perdana Menteri, yang dah jadi Menteri, sekarang ni anda tidak lagi berada dalam UMNO, tidak dalam kerajaan. Enjoy your life dengan kekayaan yang anda miliki. Jangan disentuh, jangan orang kata, jangan sentuh sarang terbuan. Cari penyakit. Saya nak cakap terus terang, saya ada 3-4 orang. Satu di Selangor, satu di Kelantan, satu di Perak. Tiga-tiga ni tuduh katanya bahawa mereka lah bersih kerajaan. Mereka waktu memimpin kerajaan, mereka bersih. Sekarang nak cakap macam mana? Satu demi satu akan terbongkar. Bila anda dah buat benda begitu, anda memaksa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendedahkan segala ruang lingkup perlakuan anda. Kalau tak sentuh, saya yakinlah Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah orang yang berdendam sangat. Yang sudah tu sudahlah. Tapi kerana mereka mahu memperlihatkan seolah-olah diri mereka itu bersih, benar-benar bersih, maka anda sudah mengundang masalah. Anda sudah pun menyentuh sarang terbuan. Tunggulah masanya anda akan diserang oleh terbuan itu. Sekarang ni, yang di Perlis adalah Nur Aziz Aziz. Di Perlis itu pasti akan berlaku, bukan tak ada. Jadi begitulah keadaan saya. Mereka dulu saya cakap terus terang, dulu mereka inilah yang saya benci. Yang saya selalu sebut parasit di rumah UMNO. Kalau anda buka balik sejarah waktu saya membuat live setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya selalu, kadang-kadang saya ditegur oleh Presiden. Dia kata, sudahlah Tumal, duk balon aja orang kita ni. Saya kata saya terpaksa menyuarakan kerana saya tidak mahu rumah UMNO ini dikotori, dicemari oleh parasit politik.